Orang yang ibadat bukan kerana mencari redha Allah, ada satu hadis, akan mendapat malapetaka di akhirat nanti. Apakah malapetakanya? Malapetaka pertama adalah di padang mahsyar Allah akan halau mereka. Tak hendak menengok muka mereka lagi. Kata Abu Hurairah dalam satu hadis qudsi, Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, "Anna aghna syuraka'i an syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah sekutu yang tidak memerlukan sekutu, kata Allah. Ana aghna syuraka. Aku sekutu yang tidak memerlukan kepada sekutu. Barang siapa melakukan satu amalan dengan menyengutukan aku selain dariku, aku akan tinggalkan dia dengan sekutu-sekutunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi nanti di hari kiamat, orang yang melakukan ibadat bukan kerana Allah, Allah akan halau. Syuh, pergi. Kamu dulu solat sebab apa? Sebab bapak mertuamu. Pergi cari bapak mertuamu. Jangan cari aku. Kau bukan ibadat kerana aku, kerana nak mencari muka bapak mertuamu. Kau solat kerana apa? Kerana bos. Pergi cari bos. Jangan cari aku. Mengapa Allah Ta'ala menitahkan orang-orang ini berambus, dinyahkan daripada sisinya dan pergi ke arah sekutu-sekutunya? Dalam hadis kata Abu Sa'ad bin Abu Fadlalah Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirin yaumal qiyamah li yaumin la raiba fihi, nada munadin." Ketika Allah Ta'ala menghimpunkan seluruh manusia pada hari kiamat, maka datanglah satu penyeru akan buat satu announcement. "Man kana asyraka fi amalin amilahu lillah falyatlub sawabahu min indi ghairillah fa innallaha aghna syuraka an syirki." Siapa yang berbuat syirik di dunia, iaitu dia beribadat selain daripada Tuhan, maka hendaklah dia meminta balasan kepada yang selain itu. Contoh, kita semayang di dunia kerana bapa mertua, maka pada hari kiamat Allah Ta'ala perintahkan, you pergi collect pahala dengan you punya bapa mertua. Jangan collect pahala dengan saya. You semayang berapa tahun bukan kerana saya. Go. Syuh, pergi jumpa bapa mertua. You semayang kerana nak cari redha isteri. Kalau you semayang, isteri senyum. You tak semayang, isteri marah. So sekarang pergi collect pahala dengan you punya isteri. Begitulah. Dihalaunya satu-satu. Maka bila dihalau ini, kata ulama adalah malapetaka yang pertama. Malapetaka yang kedua adalah didedahkan aib kita pada hari kiamat. Kita orang beriman, nanti semua amalan kita akan dikeluarkan balik. Ada report. Tapi bagi macam tuan-tuan orang baik-baik ini, report itu hanya dikeluarkan, proceedingnya di dalam chamber saja, tertutup. Jadi tak ada orang tengok. Untuk orang yang tidak beriman, dia punya muhasabah ataupun cek amalannya secara publik. Secara publik. Lebih kurang macam apa nama, mahkamah terbuka lah. Semua orang boleh tengok. Macam apa yang ada artis Hollywood, dua orang tu, apa kenama suami isteri tu, Jack Sparrow pelakon itu. Dia punya pendengar, dia dah menang dalam perbicaraan dengan isteri dia, Amber Heard, apa nama isteri dia? Apa nama pelakon lelaki, tak ingat Jack Sparrow. Dia dilakukan secara publik, satu dunia tengok. Jadi untuk orang yang tidak beriman, dia punya hisab semua orang boleh tengok. Untuk orang baik-baik macam tuan-tuan, tak, proceeding dalam chamber hakim saja. Mana hakim, kita lawyer, itu sajalah. Okay, you dulu pernah ni tak semayang ya? Okay. Mengaku tak? Mengaku. Okay. Rotan 2 kali boleh? Boleh. Itulah kita tak adalah malu sangat. Tetapi bagi orang yang melakukan ibadah bukan kerana Allah, dia bukan sekadar publik, tapi di macam pawagam pula lagi. Di tayangan perdana. Semua orang boleh tengok. Macam panggung wayang. Kata Jundub Al-Alaqi radhiyallahu anhu, "Man samma'a Allahu bihi, wa man yura'illahu bihi." Siapa yang memperdengarkan amalannya di dunia,
Allah juga nescaya Allah akan memperdengarkan kepada dia nanti. Dan barang siapa yang memperlihatkan amalannya di dunia, Allah akan memperlihat pula amalannya nanti. Apa maksudnya? Hadis Bukhari. Kalau kita di dunia riak, riak ni maknanya menunjukkan. Jadi nanti di hari kiamat, kita punya amalan semua juga ditunjukkan. Termasuk yang buruk. Yang pergi mengintai orang mandi pun keluar semua. Yang zaman-zaman jahiliah kita semua keluar semua. Malulah kita. Kita ustaz. Oi, ustaz pun mengintai orang mandi juga. Semua orang tengok. Wah, akan aib. Kerana masalah tidak melakukan amalan kerana Allah. Sebab itu saya menyeru diri saya dan tuan-tuan, marilah kita ikhlas dalam ibadah. Ikhlas ni susah. Walaupun ada orang dia buat sampul surat untuk angpau hari raya, sumbangan ikhlas. Ikhlas ni tak boleh nak ditulis. Ikhlas ni, kata para ulama, kata As-Susi rahimahullah, al-ikhlasu faqdu ru'yatil ikhlas. Ikhlas ini adalah hilangnya perasaan memandang diri sudah ikhlas. Itulah ikhlas. Kalau tuan-tuan nak sedekah, aku ni ikhlas ni, belum ikhlas lah. Ikhlas ini adalah merasakan tidak merasa ikhlas. Macam mana nak serang Tasawuf ni susah sebab dia ilmu rasa, dia bukan ilmu ceramah. Ada setengah ulama memberi pahaman begini. Ni contoh, minta maaf kalau contohnya tak selesa. Manusia paling ikhlas ketika dia buang air di toilet. Itu paling ikhlas. Artinya dia tidak mengenang, tidak rasa rugi, tidak merasa ralat, sayang kerana kehilangan, dia tidak terkenang-kenang dan itu ikhlas. Dan dia tak terfikir pun ke mana pergi benda itu. Itu ikhlas, makam paling tinggi. Umpama kalau sedekah, dia tak peduli pun sedekah tu. Tak adalah dia sedekah masjid, kena lepas tahun dia panggil chairman masjid. Mana saya duit, saya kasih dulu. Asal ni tak tukar-tukar. Mana dia masih lagi mengenang perjalanan wang itu. Kan orang kalau pergi tandas kan tak fikir pun pergi ke mana. Tak tahu kalau tuan-tuan ada yang balik Temenung, mana dia pergi ke mana dia perjalanan. Tak, mana ada orang fikir. Itu ikhlas sekali. Dan tak mungkin diceritakan. Ke ada tuan-tuan share dalam Facebook, saya pun tak tahulah. Mana ada orang cerita pengalaman dia itu. Macam tak ada apa nak di-share. Maka itulah ikhlas. Justru orang yang buat ibadat ikhlas ini, dia tak akan declare saya ikhlas. Sebagaimana kita pergi ke toilet, mana mungkin kita cerita pada orang. Itulah keikhlasan kita. Sebab itu ada orang kadang dia post di Instagram, di medsos dan bagai-bagai lagi. Itu hati-hatilah. Sumbangan ikhlas itu. Sebab kata ulama dalam kitab Tazkiyatun Nufus, faqad ihtaja ikhlasu ilal ikhlas. Ikhlas itu masih memerlukan keikhlasan. Siapa-siapa yang merasakan dia sudah ikhlas, maka dia belum ikhlas. Saya ambil contoh beginilah. Dalam Quran ada satu surah namanya surah Al-Ikhlas. Apakah dia surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Cuba tuan-tuan kaji di dalam surah Al-Ikhlas, ada tak perkataan ikhlas? Tak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sampai habis. Tak ada perkataan ikhlas. Walhal Quran secara adatnya, nama surah akan wujud di dalam ayat. Surah At-Tin, mesti ada perkataan tin di dalam surah. Wat-tini waz-zaitun, mesti ada perkataan yang sama dengan nama. Tapi Al-Ikhlas, tidak ada perkataan ikhlas di dalam Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Itulah ikhlas. Tidak ada wujud. Dia rasa, dia bukan perkataan. Saya nak share sikit tuan-tuan yang suka kongsi dalam media sosial ini. Saya tak ada medsos, saya Facebook tak ada, Instagram tak ada, TikTok tak ada, apa pun tak ada. Memang bagus, tidur lena, syok betul, tak ada media sosial ni, tidur lena. Kita tak tahu orang suka kita ke orang tak suka kita, kita tak peduli. Sebab kita tak tahu, tak ada orang nak komen apa-apa. Kepada tuan-tuan yang gemar berkongsi di media sosial, itu hati-hati. Kebanyakan dari kita ada Facebook, Instagram dan macam-macam.
Dan setiap daripada kita seronok berkongsikan perihal diri kita dan gambar-gambar untuk ditonton secara umum. Saya ingat majlis kita ni baru berapa masa je bermula, tapi dah ramai dah upload dalam medsos. Satu dunia dah tahu dia ada di masjid sekarang ini. Cepat sekali. Sedar ataupun tidak, setiap kali kita berkongsi sesuatu dengan orang, akan ada mata yang memerhatikan. Macam contoh live kita, ada live agaknya, banyak kamera tu ada live lah agaknya. Kalau kita buat live di Facebook, setiap kali live ada gambar mata di sebelah kiri, sebelah atas. Mana-mana live mesti ada mata. Sebab itu mata itu kita kena hati-hati. Mata ni tuan-tuan, dia ada power. Sebab itu kata Ar-Azmi, dari kerana mata yang mempunyai kuasa. Oh, aku tergoda terkecewa dari kerana mata. Awas dengan mata-mata yang memandang kita. Mata-mata tu lain lah, itu pun awas juga. Mata itu pun kita kena awas juga. Ketindakan kita suka berkongsi dengan orang sebenarnya boleh mengundang kepada satu penyakit namanya ain. Ain, penyakit ain ini adalah jika seseorang melihat kita lalu dia menyimpan bibit-bibit cemburu dalam hati. Sebab itu susah. Macam kita jadi orang besar, jadi menteri-menteri kabinet, jadi imam, jadi mufti. Ini bukan senang. Orang yang memandang kita macam-macam. Kekaguman ada, hasad, hasud, macam-macam. Maka penyakit ini boleh membinasakan kita gara-gara panahan mata ataupun ain daripada orang yang memandang kita.